Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, bersama Cikgu Damira. Pada hari ini kita akan belajar subjek sains tingkatan 5. Okey, menggunakan buku teks KSSM. Okey, yang terbarulah. Okey, jadi pengajaran cikgu adalah dalam bahasa Melayu. Okey, dan selamat mendengar. Okey. Okay, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah menepuk tangan untuk cikgu. Okey. So, kita ada tema dalam teks yang baru ni dibahagikan kepada tema. Okey, so tema yang pertama ini adalah tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, jadi lebih kepada berkenaan dengan kehidupan kita lah. Okey, jadi bab pertama hari ini ialah mikroorganisma. Okey semua. So, next. Okey. Subtopik 1.1, dunia mikroorganisma. Okey, berkenaan dengan pengelasan mikroorganisma. Sebelum tu, apa dia mikroorganisma? Okey, mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Okey, sama ada mikroskop elektron atau mikroskop cahaya. Okey. So, apa dia mikroorganisma tersebut? Okey, kat sini cikgu nak sharekan apa dia mikroorganisma tersebut. Okey, next. Okey, terdapat 5 mikroorganisma. Ini dia jenis-jenis mikroorganisma. Okey, yang pertama kita ada bakteria, yang kedua virus, yang ketiga protozoa, diikuti dengan alga, kemudian kita ada fungi atau kulit. Okey. Next. Okey, kita masuk pada satu-satu bahagian. Okey, apa itu virus? Okey, virus ialah mikroorganisma yang paling seni dan dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Okey, dia paling seni bermaksud dia paling kecil antara kelima-lima mikroorganisma ni dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab itu kita perlu menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini yang berkuasa tinggi. Okey, apakah struktur asas virus ni? Okey, kalau tengok dekat bawah tu terdapat 4 jenis virus dekat situ. Okey, semua virus ini mengandungi berbenang asid nukleik. Okey, di mana berbenang asid nukleik ini merupakan struktur genetik di dalam virus. Okey, yang mengandungi maklumat genetik sesuatu virus itu. Okey, terdapat 2 jenis iaitu DNA dan RNA. DNA ialah asid deoksiribonukleik. Okey, RNA pula ialah asid ribonukleik. Okey, apa kandungan asid nukleik ini dilindungi oleh lapisan protein yang dipanggil kapsid. Okey, kalau awak semua tengok di bawah tu, di bawah tu ialah bentuk-bentuk virus. Okey, virus ini terbahagi kepada 4 bentuk. Okey, kita ada sfera, kita ada helix, polyhedral dan kompleks. Okey, cikgu nak go through satu-satu bentuk ni. Okey, sfera, bentuk sfera. Macam mana bentuk sfera? Okey, sfera ataupun berbentuk bulat. Okay, sebagai contoh virus influenza. Okay, virus influenza ni selalunya virus yang mendatangkan penyakit. Okay, seperti yang kita tahu, virus COVID-19 yang melanda dunia sekarang ni, berbentuk sfera. Okay. Virus HIV juga di bawah bentuk sfera. Okay, dan yang lain-lain.
Okey, kalau awak tengok dalam gambar rajah tu, okay, awak semua tengok, okay, kita ada lapisan protein. Lapisan protein di luar ni dipanggil sebagai lapisan kapsid. Okay, dan di dalamnya ialah maklumat asid nukleik. Okay, virus influenza mempunyai asid nukleik berbentuk RNA. Okey, kita teruskan kepada bentuk helix. Okey, bentuk helix kalau awak boleh tengok dia mempunyai lapisan protein okay, banyak dekat situ berlapis-lapis. Lapisan protein yang sama iaitu kapsid. Okey. Dan ini adalah contoh virus mosaic. Virus mosaic ni adalah virus dalam tumbuhan. Okey. Dan dia punya asid nukleik adalah jenis RNA. Okey, seterusnya kalau kita tengok polyhedral. Okey, bentuk polyhedral. Okey. Bagaimana bentuk polyhedral? Okey, awak boleh tengok contoh di situ. Bentuk tiga segi yang bergabung. Okey. Tiga segi yang bergabung. Tiga segi yang banyak dia bergabung dan membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bentuk hexagon ni. Okey. Dan contoh virus yang berbentuk polyhedral adalah adenovirus. Okey. Seperti yang lain juga, adenovirus pun terdapat lapisan protein luarnya yang dipanggil kapsid dan maklumat asid nukleik yang berbentuk DNA. Okay, kalau awak boleh tengok macam bentuk jarum-jarum tu yang pointing outward tu, okay. Yang itu ialah glycoprotein, sejenis protein. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah bentuk kompleks. Okey, bentuk kompleks ni yang cikgu cakap tadi, ia adalah gabungan antara helix dan polyhedral. Okey, kalau awak tengok dekat gambar kompleks ni, okey, kat mana dia punya gabungan helix dan polyhedral tu? Okey, kalau awak tengok polyhedral adalah di kepalanya. Okey, di kepalanya yang mempunyai lapisan protein dan maklumat asid nukleik seperti DNA di dalam. Okey, dan di manakah bentuk helix? Okey, bentuk helix adalah di pada badannya dan kita ada kaki dia. Okey, jenis kompleks ni selalunya ialah bacteriophage. Okey. Bacteriophage. Okey, bacteriophage ni kalau tengok daripada nama bacteriophage, okey, bakteria. Okey, maksudnya virus ini akan menjangkiti bakteria. Sebab tu kita bagikan nama dia bacteriophage. Okey, next slide. Okey, virus nutrisinya, cara dia mendapatkan makanan dia adalah secara parasit ataupun dia mendapat makanan daripada perumahnya. Okey, tengok cara pembiakannya. Macam mana virus membiak? Okey, dia akan menjangkiti sel perumah seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okey, habitat dia pula. Okey, di mana virus ni duduk atau kat mana kita boleh jumpa virus ni? Okey, selalunya di dalam perumah seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okey, virus ni dia tak dapat hidup di luar. Maksudnya di luar perumah. Dia hanya akan dapat hidup dan membiak di dalam perumah. Okey. Jadi tengok gambar raja di bawah. Okey, di bawah ni. Okey, kita ada urutan proses pembiakan bacteriophage di dalam sel bakteria. Okey, kalau boleh tengok yang pertama, okey, gambar raja yang pertama, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Okey, virus tu dia melekat pada sel bakteria. Mana sel bakteria? Okey, sel bakteria yang berwarna oranye ni. Okey, yang berwarna oranye ni, okey, bakteria. Okey, virus melekatkan badan dia pada bakteria. Dan apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Okay, yang kedua, virus menyuntikkan bahan genetiknya, iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Okey, bacteriophage ni dalam asid nukleik dia ada berbentuk DNA kan. Okay, dia akan menyuntik DNA dia ke dalam bakteria. Okay, apa yang berlaku seterusnya? Bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Okay, apa yang berlaku? Bahan genetik virus ni tadi, okay, DNA virus, okay, dia ambil alih kawalan sel bakteria. Okay, dia gunakan
sel bakteria tu untuk dia membina lapisan yang baru. Lapisan apa? Lapisan protein kapsid yang baru. Okey, kemudian yang keempat, bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Okey, maksudnya apa yang berlaku di dalam bakteria tu? Bilangan bacteriophage ni akan bertambah dari satu kepada beberapa bilangan. Okay, the last step. Okay, step yang terakhir, virus baharu memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Okay, apa yang awak boleh tengok, virus-virus yang terkandung dalam bakteria ni nanti dia akan pecahkan sel tu dan dia mula cari pula sel-sel baru untuk dia jangkiti. Okay, dan proses yang sama akan berulang. Okay. Okay, next kita pergi kepada mikroorganisma seterusnya iaitu bakteria. Okay. Apa ini bakteria? Sebelum tu, kita kena tahu maksudnya bakteria ialah mikroorganisma unisel. Okay, apa tu cikgu mikroorganisma unisel? Okay, mikroorganisma unisel ni adalah mikroorganisma yang hanya terdapat sel tunggal. Okay, seperti biasa, kita perlu tahu struktur asasnya. Okey, struktur asas bakteria, kebanyakan bakteria ada dinding sel. Okey, dinding sel iaitu di luarnya. Okey, yang teguh untuk apa? Untuk sokongan dan memberi bentuk kepada bakteria. Okey, sel dinding bakteria diperbuat daripada asid amino dan polisakarida. Okey, seterusnya, sesetengah bakteria ada kapsul. Okey, kapsul seperti dalam gambar ni, kalau awak tengok kan dalam gambar ni, yang berwarna kuning di luarnya tu ialah kapsul. Sesetengah bakteria aja ada kapsul ni. Okey, yang melindungi dinding sel. Dinding sel tu di dalam dia. Okey, sesetengah bakteria juga ada struktur pili. Okey, apa ni pili cikgu? Okey, pili ini akan memudahkan bakteria untuk melekat pada permukaan sesuatu. Okey, contohnya macam bakteria tu nak melekat dekat muka kita, dekat badan kita, dekat badan haiwan, dekat tumbuhan, dekat bangkai. Okey, dia menggunakan struktur pili. Okey, seterusnya sesetengah bakteria ada flagellum. Okey, flagellum tu untuk apa? Flagellum untuk membantu pergerakan. Okey, kalau awak tengok di dalam gambar ajar di bawah ni, flagellum terletak pada hujungnya. Okey, dia berbentuk ekor. Jadi, bila secara logiknya berbentuk ekor, bermakna dia membantu dalam pergerakan. Okey, kita tengok ya gambar ajar di bawah ni. Okey, di luarnya kapsul. Okey, di dalam sedikit kita ada dinding sel. Okey, di dalam lagi membran sel. Okey, dalam tu kalau awak nampak gambar macam bulat-bulat berselirat itu adalah bahan genetik. Okey, bahan genetik sama ada DNA atau RNA. Okey, ada juga cytoplasma, kandungan cecair di dalam bakteria, dan terakhir sekali kita ada flagellum. Okey. Okey, next. Okey, apa pula bentuk-bentuk bakteria cikgu? Okey, bakteria ni pun berbentuk juga. Dia ada 4 jenis bentuk, sfera, pilin, rod dan koma. Okey, awak boleh tengok di bawah tu. Okey, sfera dalam nama lainnya bakteria jenis Coccus. Okey, pilin bakteria jenis Spirillum. Rod bakteria sejenis Bacillus dan juga koma bakteria sejenis Vibrio. Okey. Okey, nama-nama ini sesuai dengan bentuk raja, bentuk-bentuk bakteria tersebutlah. Okey. Saiz bakteria ni pula dia lebih besar daripada virus. Jadi dia adalah antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Okey. Disebabkan dia lebih besar daripada virus, so bakteria ni kita dapat melihat dia hanya dengan menggunakan mikroskop kuasa rendah. Mikroskop kuasa tinggi. Okey. Okey, seterusnya tengok kepada nutrisi. Okey. Nutrisi sesetengah
Bakteria ni berjenis autotrofik, iaitu dia boleh membuat makanan sendiri dengan melakukan proses fotosintesis. Okay, ada juga sejenis parasit yang mendapatkan makanan daripada perumahnya dan jenis saprofik mendapatkan makanan daripada organisma yang telah mati. Okay, next. Cikgu belum go through satu-satu gambar rajah tadi. Okay, kalau awak boleh tengok pengelasan bakteria mengikut gambar rajah di bawah ni, kita ada Streptococcus species. Okay, itu adalah nama bakteria di mana di depan ini Streptococcus merupakan nama genus dia dan species di belakang. Okey. Kemudian kita ada jenis Spirillum iaitu Treponema pallidum. Okey. Dan seterusnya Bacillus anthracis. Dan seterusnya Vibrio, kita ada Vibrio chlore. Okay. Next. Okay. Okay. Cara pembiakan bakteria. Okay. Bagaimana bakteria membiak? Okay. Bakteria membiak dengan dua cara. Cara pembiakannya sama ada asex ataupun pembiakan seks. Okay. Bagaimana pembiakan asex di dalam bakteria berlaku? Okay. Kalau boleh tengok di dalam gambar rajah, berlaku secara belahan dua. Okay. Bermaksud satu bakteria induk itu membahagi dua dan membentuk dua sel anak. Okay. Dan seterusnya pembiakan seks seperti konjugasi. Okay, kalau awak boleh tengok di bawah tu, okay, bagaimana pembiakan berbentuk konjugasi? Okay, yang pertama pembentukan tiub konjugasi di tengah-tengah antara satu bakteria dengan bakteria yang lain. Okay, akan berlaku pembentukan tiub konjugasi. Okay, dan kedua, pertemuan antara dua sel. Okay, bila dah berlaku pembentukan tiub konjugasi, bakteria tu akan bertemu. Okay, bila bertemu, dia akan buat apa? Pemindahan bahan genetik daripada satu sel kepada satu sel yang lain. Okay. Dan sebahagian plasmid didermakan. Okey. Dan seterusnya sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Okey, maksudnya kedua-dua sel ni sama kandungan genetiknya. Okey, berarti bila sama rupa bentuk semua sama. Okey, di mana habitat bakteria? Okey, habitat bakteria ni kita boleh dapat bakteria ni pada udara, air, tanah dan organisma juga bahan mereput. Okey, kat mana-mana je ada bakteria. Tapi kita ada bakteria baik dan bakteria jahat. Tak semua bakteria tu jahat ya. Yang baik itu macam di dalam perut kita membantu pencernaan. Okey, seterusnya bakteria seperti Bacillus anthracis. Okey, dia dapat membentuk endospora. Okey, apa dia tu cikgu endospora? Okey, endospora ni sebenarnya spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Okey, ni contoh dia. Cikgu tunjukkan contoh sporanya. Okey, ini adalah sejenis endospora. Okay, di dalamnya spora, di luarnya terdapat permukaan perlindungan. Okay. Okay. Bila berlaku endospora ni? Apabila di persekitaran yang ekstrim seperti terlalu panas, sejuk, kemarau atau bakteria ni kekurangan makanan. So dia akan bertukar menjadi endospora. Okay. Okay, next. Okay, untuk next terusnya kita ada protozoa. Okay, protozoa. Apa ini cikgu protozoa? Tak pernah dengar. Okay, cikgu tunjukkan gambar rajahnya. Okay, gambar rajahnya. Okay, itu adalah satu jenis protozoa di bawah tu. Kita ada Paramecium species. Okey, apa ini protozoa? Dia merupakan mikroorganisma unisel. Lazimnya protozoa ni kita akan jumpa dia dalam bentuk berkumpulan atau berkoloni. Ya. Dia tak hidup seorang-seorang dia hidup bersama kawan-kawan dia berkoloni.
Okey, dia mudah dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya kuasa rendah. Okay, kalau tadi bakteria kita perlukan mikroskop cahaya tapi menggunakan kuasa tinggi. Tetapi untuk protozoa ni dengan kuasa rendah saja kita dapat melihat bentuk rupa dia. Okey, saiznya antara 5 mikrometer hingga ke 250 mikrometer. Okey, contoh protozoa kita ada Paramecium species dan Amoeba species. Okey, kalau boleh tengok ya, gambar raja di bawah ni. Paramecium species. Dia berbentuk selipar, dia berbentuk seperti selipar. Okey, apakah nutrisi pemakanan protozoa ni? Okey, dia dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena species. Okey, ada juga protozoa yang parasit seperti Plasmodium species. Okey, seterusnya kalau boleh tengok Paramecium di bawah ni. Okey, struktur asasnya terdapat mikronukleus, makronukleus, cytoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan juga rerambut halus yang dikenali sebagai silia. Ini adalah struktur asas Paramecium. Paramecium, bagaimana Paramecium ni membiak? Dia ada dua cara pembiakan, sama ada belahan dua ataupun dalam bentuk seks, pembiakan seks iaitu konjugasi. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk gambar macam mana dia membiak. Konjugasi tu apa cikgu? Tak ingat lah. Konjugasi tu macam ni. Dua Paramecium spesies dia akan bertaup sama dan bertukar bahan genetik seperti yang tadilah, seperti bakteria tadi kita belajar kan. Dekat mana kita boleh jumpa protozoa ni? Kebanyakannya protozoa Paramecium spesies ni kita jumpa dia di air tawar. Next cikgu nak tunjukkan gambar raja bagaimana protozoa ni melakukan pembiakan seks secara konjugasi. Kalau awak boleh tengok dekat situ ya, gambar rajah yang pertama kita ada dua Paramecium spesies di mana dia akan bertaup sama antara satu sama lain dan di situ dia akan menukarkan maklumat genetiknya. Kalau awak boleh tengok dekat scan Paramecium spesies yang punya DNA warna merah tu, kalau awak nampak tu kan DNA merah, dan sebelah dia satu lagi tu dia ada DNA biru kan. Dia akan bertukar. Yang merah ni DNA merah pergi dekat biru, yang DNA dari biru ni pergi dekat merah. Satu daripada DNA itu bertukar. So di situ dia bertukar maklumat genetik. Secara kasarnya awak boleh tengok dalam gambar raja ni. So apa akan berlaku? Terhasillah dua sel anak. Kemudian dah berlaku terhasil dua sel anak, proses yang sama berlaku lagi. Dah menghasilkan 4 sel anak. Ini proses apa ni kita pernah belajar kan? Proses mitosis. Seterusnya. Yang ini amoeba spesies pula. Apa tu amoeba spesies cikgu? Ini adalah contoh protozoa lah, kalau awak boleh tengok struktur asas amoeba spesies di atas tu. Macam mana bentuk dia? Bentuk amoeba ni sebenarnya dia tak ada bentuk. Sebab bentuk dia sentiasa berubah. Kerana apa? Amoeba ni dia menggunakan kaki palsu. Dia ada kaki palsu semasa bergerak. So bila dia bergerak tu, dia bergerak macam ni dan bentuknya akan berubah, tak sama. Tak sentiasa sekata. Dia mempunyai struktur seperti nukleus. Awak tengok di dalam tu. Dia ada nukleus, ada cytoplasma, vakuol makanan, ada vakuol mengecut dan membran sel. Itu hanya asas-asas yang awak perlu tahulah. Cara pemakanan amoeba, nutrisi. Bagaimana amoeba ni mendapatkan nutrien? Jadi, cara amoeba mendapatkan nutrien adalah melalui proses fagositosis. Fagositosis. Apa tu cikgu fagositosis? Fagositosis ni bila mana amoeba akan mengunjurkan cytoplasma dia akan kedepankan cytoplasma dia dan dia
dikenali sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu. Okey, kat mana tu cikgu? Okey, awak boleh tengok ni ha. Nampak tak? Dia macam ada kaki dia lah, kaki palsu. Di mana bila satu plasma tu ke depan je, yang itulah kaki palsu dia. Dan lagi satu pula ke depan. Itu kaki palsu yang kedua. Dan seterusnya. So dia akan bergerak. Dia dapat makanan, dia kepung makanannya dan bawa masuk ke dalam bakul makanan. Itu dipanggil sebagai proses fagositosis. Okey, kat mana kita boleh jumpa ameba ni? Kita boleh jumpa dia di tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga dalam perumah. Cikgu susah-susah lah kan tunjuk pergerakan padahal cikgu dah letak dah gambar siap-siap di bawah tu. Okey, awak boleh tengok lagi sekali ya. Okey, ameba spesies dia bergerak ke arah makanan. Okey, nampak unjuran cytoplasma ke depan tu yang dipanggil sebagai pseudopodium. Pseudopodium ni nanti akan mengambil makanan dan letak di dalam bakul makanan. Bakul makanan terbentuklah apabila makanan tu diambil, dikepung. Kemudian makanan dicernakan dan nutrien diserap di dalam ameba spesies. Okey, seterusnya kita ada cara pembiakan ameba. Okey, macam mana cara pembiakan ameba ni? Dia hanya membiak melalui pembiakan aseks. Pembiakan aseks yang ini pembiakan belahan dua-dua. Okey, seperti yang awak tahu, belahan dua-dua ni adalah sel induk membahagi dua sel membentuk dua sel anak serupa dengan sel induk. Okey, awak boleh tengok dekat bawah tu. Okey, jangan lupa ya, tadi paramecium dia membiak dengan dua kaedah. Cara pembiakannya ada seks dan juga aseks. So dekat sini kita dapat lihat paramecium pembiakan aseks secara belahan dua. Okay, daripada satu paramecium spesies. Okay, maklumat nukleus dia akan terbahagi kepada dua bahagian dan kemudian satu plasmanya membentuk dua sel anak. Begitu juga dengan ameba, daripada satu ameba spesies, sel nukleusnya akan terbahagi kepada dua dan kemudian cytoplasmanya juga terbahagi membentuk dua sel anak. Okey, hijau sikit mata memandang kan? Okey, tenang je dekat situ. Okey, apa ni? Cuba teka semua. Betul lah tu. Alga. Okey, so daripada gambar rajah ni, kita selalu tengok alga yang kita selalu makan, beli sushi, di wrap dengan alga, dengan seaweed. Selalu dengan seaweed tu daripada alga lah. Okey, so saiznya daripada 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Sebab apa? Kita ada alga yang berbentuk mikroskopik dan juga makroskopik. Mikroskopik ni alga yang kecil hinggalah bentuk alga yang besar, mikroskopik. Okay, dia terdapat berbeza-beza saiz. Okay, contoh alga makroskopik adalah alga laut seperti dalam gambar ni, alga laut. Okay. Dan alga mikroskopik yang kecil seperti Spirogyra species dan juga Chlamydomonas species. Ini semua jenis-jenis alga. Apa struktur asas alga ni cikgu? Alga terdapat kloroplas. Bila kita sebut kloroplas, ada apa di dalamnya? Mengandungi klorofil. Kalau awak tengok warna hijau ni, confirm ada klorofil lah ni. Macam tu. So cara dia buat makanan dia. Cara dia dapatkan makanan. Bila ada klorofil, tentunya proses fotosintesis boleh berlaku. Bila ada kloroplas, proses fotosintesis boleh berlaku. So, kaedah pemakanan ini dipanggil autotrofi. Di mana kita boleh jumpa alga, kita akan mendapati alga ni dalam kawasan air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Kerana apa? Kerana alga memerlukan cahaya matahari untuk dia membiak.
untuk pemakanannya dan membiaklah. Okey, seterusnya contoh alga. Dekat sini kita ada Chlamydomonas species iaitu alga berbentuk unisel dan juga Spirogyra species. Alga multisel. Okey. Unisel bererti alga itu sangat ringkas, sel tunggal. Okay. Seperti di dalam gambar ya, kita ada Chlamydomonas species. Okay. Di mana dia ada mitokondria, dinding sel, di dalamnya membran sel. Warna hijau ini adalah kloroplas. Okay. Warna hitam ini adalah nukleus, bakul dan flagellum. Okay. Flagellum untuk dia bergeraklah. Seterusnya kita ada Spirogyra species. Okey, apa ada dalam Spirogyra species ni? Kita ada bakul, okey, berbenang cytoplasma. Okey, cytoplasma dia rare sikit ni dalam bentuk berbenang. Kita ada nukleus di tengah dan juga kloroplas. Banyak kloroplasnya yang berlingkar tu. Seperti bentuk filamen. Okey, seterusnya cara pembiakan Chlamydomonas dan juga Chlamydomonas species dan juga Spirogyra species. Okay, Chlamydomonas species ni berbentuk bulat ni yang tadi. Okay, apa cara pembiakan dia? Cara pembiakan dia ada dua kaedah, sama ada pembiakan aseks ataupun seks. Bila pembiakan aseks dia confirm belahan dua dan pembiakan seks melalui pembiakan konjugasi. Spirogyra species tadi yang berbentuk filamen, okay, cara pembiakan dia hanya satu sejenis, iaitu pembiakan seks secara konjugasi. Okey, di sini terdapat gambar pembiakan seks dan seks Chlamydomonas. Okey, ini adalah Chlamydomonas ya, senang nak ingat, dia ada flagellum 2 situ. Dah macam dalam filem SpongeBob kan? Ada satu haiwan kecil tu. Kita tak ingat nama dia. Okey, kita tengok apa yang berlaku dalam pembiakan aseks. Okey, daripada satu sel pula, satu organisma alga, satu spesies Chlamydomonas, okay, melakukan mitosis, menghasilkan 4 sel anak dan kemudian membebaskan 4 sel anak. Okay, dan seterusnya pembiakan seks apa yang berlaku? Okay. Gamet daripada Chlamydomonas species. Okay, maksudnya kita ada jantan dan betina di situ. Dia akan berkonjugasi, melakukan proses konjugasi, berdekatan antara satu sama lain. Okay, dan dia akan bertukar maklumat genetik, membentuk zygote, berlakunya proses meiosis dan menghasilkan sel-sel anak yang baru. Okey, seterusnya kita ada fungi. Okey, kita selalu dengar fungi. Okey. Fungi atau fungi. Okay, bahasa Melayu untuk fungi ataupun kulat. Okey. Macam mana contoh fungi? Okey, di bawah tu Fungi. Okey, terdapat pelbagai saiz dalam fungi ini. Okey, sama ada fungi makroskopik seperti cendawan yang besar yang kita boleh lihat dengan mata kasar dan juga yang berbentuk mikroskopik seperti yeast dan mikro. Okay, yang ni kita tak dapat lihat dengan mata kasar lah. Yeast dan mikro ni kita dapat lihat dia punya struktur daripada mikroskop. Okay, dan kesemuanya berukuran antara 10 mikrometer hingga ke 100 mikrometer. Okay, kat sini awak boleh tengok ya bentuk yeast. Okay, dia berbentuk sfera kecil. Okay, bila sfera kecil ni kita dapat tahulah ni mesti unisel. Okay, dan mikro ni dia berbentuk multisel. Sebab apa? Dalam mikro dia ada sporangium dan hypha. Okay, kejap lagi cikgu akan tunjuk bentuknya. Okay, pemakanan atau nutrisi fungi ni.
Okey, secara saprofit dan parasit. Okey, contoh parasit kita ada Trichophyton rubrum. Okay, Trichophyton rubrum ni adalah kulat yang terdapat di kaki manusia, ya, di tapak kaki manusia. Okey, habitatnya selalunya kita boleh dapatkan kulat ini di bahan-bahan reput, di tinja atau tahi, kulit haiwan, makanan, tempat gelap dan lembab. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah gambar raja yeast dan muko. Kalau awak tengok dekat situ, struktur asas yeast, kita ada dinding sel diikuti dengan membran sel, nukleus, okay, cytoplasma, vakuole dan juga granule glycogen. Okey, seterusnya kita ada muko. Okey, muko, okay, seperti yang cikgu cakap tadi, dia adalah multisel. Sebab apa dia multisel? Dia ada sporangium dan berbenang hypha. Okay, kaki ni kita panggil hypha. Sporangium di dalam dia terdapat spora. Okay, kat mana kita jumpa dia? Dia adalah kulat, okay, pada roti lah. Misalnya kita tengok tu kan, warna putih ke warna hijau tu. Okay, itu adalah kulat roti ataupun kita panggil muko. Okay, next. Okay, kita tengok bagaimana cara kulat dan yeast ni membiak. Okay, kalau awak boleh tengok dekat situ, cara pembiakan muko cara pembiakan yeast secara acid, iaitu pertunasan. Okay, dari satu yeast tu, yeast bulat kecil, satu yeast dia akan bertunas menghasilkan yeast yang lain. Okay, pembiakan acid, cara pertunasan. Okay, kalau tengok pula muko. Okay, cara pembiakan muko terdapat dua kaedah, pembiakan aseks dan juga pembiakan seks. Okay, jika pembiakan aseks, ia adalah pembentukan spora. Okay, bagaimana pembentukan spora ni berlaku? Okay, apabila sporangium matang, okay, sporangium di mana yang bulat ni, okay, dia akan membebaskan spora. Okay, di mana spora ni sangat halus dan ringan. Jadi bila dibawa oleh angin, dia akan bercambah pada mana-mana tempat yang bersesuaian. Dan seterusnya kaedah pembiakan seks. Okay, bagaimana muko ni membuat pembiakan seks? Okay, pembiakan seks secara konjugasi. Okay, di mana pertemuan antara satu hypha kepada hypha yang lain. Okay. Gamit dihasilkan dan persenyawaan gamit berlaku, di situ akan menghasilkan muko yang baru. Okey. Yang terakhir di dalam subtopik ni, okay, kita dah cover, kita dah go through satu-satu, kita dah ambil tahu pasal virus, bakteria, protozoa, alga dan juga fungi atau kulat. Okay, dan seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Okay, apa dia? Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okay, kelembapan kita pergi pada satu-satu. Okay. Bila keadaan yang lembap, ia sangat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okay. Bila persekitaran kering, apa yang berlaku? Mikroorganisma akan kurang aktif dan akan merencatkan pertumbuhannya ataupun membantutkan pertumbuhannya. Okay. Kita tengok pula cahaya. Okay. Apa yang berlaku? Okay. Mikroorganisma contoh seperti alga, dia ada klorofil kan. Jadi dia akan melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan nutrien. Okay. Jadi di situ dia memerlukan cahaya.
Mikroorganisma lain seperti kulat dan bakteria ada yang bertumbuh baik dalam keadaan gelap. Yang akhir sekali, bila bakteria ni dia terdedah, mikroorganisma terdedah kepada cahaya ultra ungu, dia akan membunuhnya. Okey, dan seterusnya kita ada suhu. Okey, suhu yang paling baik atau suhu optimum yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah antara 35 darjah Celsius hingga ke 40 darjah Celsius. Okey, sebab tu, secara logiknya, sebab tu manusia, di dalam badan manusia ada bakteria kan? Okey, apa yang berlaku? Kita punya suhu badan yang normal sekitar 36 ke 37 darjah Celsius. Okey, sebab itu bakteria-bakteria ni boleh hidup dengan baik di dalam badan kita. Sesuailah dengan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apabila keadaan suhu yang terlalu rendah, seperti dalam peti sejuk, ia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab itulah bila kita letak makanan di dalam peti sejuk, makanan yang kita dah masak, kita frozen kan, kita letak dalam peti sejuk dalam beberapa lama pun still boleh tahan. Kerana apa? Bakteria atau mikroorganisma yang terdapat dalam makanan itu akan merencatkan pertumbuhannya. Seterusnya, keadaan suhu terlalu tinggi ini dapat membunuh mikroorganisma. Lebih daripada 40 darjah, lebih daripada 100 darjah Celsius akan membunuh mikroorganisma. Seterusnya, nilai pH. Nilai pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah antara nilai pH 7. Bukan antara, memang nilai pH 7. pH 7 adalah pH neutral. Di mana mikroorganisma dapat bertumbuh dengan baiklah. Ada juga antara mikroorganisma yang dapat hidup dengan baik pada pH asid dan juga pH alkali. Seperti contoh ya, macam pH asid ni di dalam perut kita. Bakteria yang di dalam perut kita ni, dia boleh bertahan dengan pH 5. Itu pH asid. Dan akhir sekali, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria, pertumbuhan mikroorganisma adalah nutrien. Di mana kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Bila makanan, minuman dia cukup, jadi pertumbuhan bakteria ni akan meningkat. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan tercat walaupun dengan kehadiran nutrien. Bila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan pH terhad. Bermaksud, jika keempat-empat faktor lain terhad, walaupun ada nutrien, ia tetap akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. So cikgu harap dengan penerangan cikgu pada hari ini, murid pelajar-pelajar semua akan lebih fahamlah. Jadi sekian dari cikgu. Terima kasih. Boleh subscribe dan like video cikgu Damira. Jangan lupa tekan butang loceng untuk update video terkini. So alhamdulillah kita dah habis untuk topik mikroorganisma hari ini. Jadi pada akhir pembelajaran ni, pelajar-pelajar semua akan dapat tahulah apa itu jenis-jenis mikroorganisma. Dia terbahagi kepada 5, iaitu apa tadi? Virus, kita ada bakteria, kita ada alga, kita ada fungi atau kulat, dan yang terakhir adalah protozoa. Dan kita juga belajar ciri-cirinya, dan akhir sekali kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kat situ ada 5 juga. Apa dia? Kita ada kelembapan, cahaya, nilai pH, suhu dan juga nutrien. So, untuk hari ini, itu saja dari Cikgu Damira. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.